Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pembuka bicara buat semua yang mengikuti channel saya, channel Anissa MS. Sempena Hari Guru ini saya ingin berbicara berkaitan kisah suka duka seorang pendidik yang pernah mengajar di pedalaman Sarawak, iaitu Cikgu Muhammad Tolmizi bin Hamad, seorang guru mata pelajaran geografi yang berpengalaman mengajar di SMK Temenggung Datuk Lawai Jau, Ulu Biram, Sarawak pada tahun 2000 hingga 2001, iaitu selama lebih kurang 1 tahun setengah. Terlebih dahulu, insya-Allah sepanjang siaran ini saya akan cuba elakkan memperkatakan sebarang cerita atau unsur-unsur sensitif yang melibatkan mana-mana pihak, dan nama-nama yang berkaitan akan dirahsiakan. Semoga menjadi pengajaran dan dapat meningkatkan semangat para pendidik di seluruh Malaysia khususnya. Kisah guru mengajar di pedalaman. Mungkin ramai yang berpengalaman menjadi guru mengajar di kawasan pedalaman, dan ia bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ramai dari kalangan kita yang mempunyai pengalaman yang cukup berharga itu. Tapi kisah yang akan saya ceritakan selepas ini mungkin ada sedikit perbezaan. Bukan semua orang dapat melaluinya. Bukan semua orang dapat menghargainya. Cikgu Muhammad Tolmizi bin Hamad lahir pada 29 Ogos 1976, merupakan seorang guru biasa mengajar di sekolah biasa. Tetapi semangat dan pengorbanannya sangat luar biasa dan tidak ramai menyedarinya. Tahun ini merupakan tahun ke-21 beliau berkhidmat menabur bakti kepada anak bangsa. Alhamdulillah, beliau kini mengajar di SMK Palohinai, Pekan Pahang, sebuah sekolah yang menjadi tempat menuntut ilmu bagi murid-murid yang majoritinya berbangsa Melayu dan asli. Ditanya mengenai pengalamannya bertugas sebagai seorang guru, pasti kenangan yang tidak mungkin dapat dilupakan ialah sekolah pertama yang dijejakinya di Ulu Biram, Sarawak. Banyak khazanah kenangan yang tersimpan di sana. Jom kita cuba terokai dan selami hati seorang di bumi yang asing. Boleh cikgu ceritakan pengalaman pertama penempatan sebagai seorang guru dan apakah nama sekolah itu? Sekolah pertama di SMK Ulu Biram ataupun SMK Temenggung Datuk Lawai Jau. Tarikhnya? Tarikh 16 Jun 2000. Baiklah, apa perasaan cikgu apabila menerima surat tawaran penempatan di kawasan itu? Boleh cikgu gambarkan bagaimana keadaan tempat berkenaan ketika itu? Okey, sebenarnya perasaan memang excited, teruja lah. Teruja sebab sekolah ni antara sekolah yang tiada nombor telefon. Jadi memang tidak boleh berhubung. Dan semestinya satu cabaran macam mana nak masuk ke sana, sebab tiada kenderaan biasa boleh masuk. Dia hanya pacuan 4 roda ataupun menggunakan buk. Kalau guna buk melalui masa 2 hari. Kalau menggunakan pacuan 4 roda melalui masa 6 jam perjalanan. Dan sudah dapat digambarkan kawasan ini memang tiada orang Islam. Okay, itu satu cabaran lah untuk yang semestinya tiada kawan, tiada orang seagama, dan kesukaran untuk mendapatkan makanan yang halal. Para penonton sekalian, apa yang tergambar di fikiran anda tatkala menerima surat tawaran penempatan di sebuah sekolah pedalaman? Tiada kemudahan seperti di bandar, tiada telefon pejabat, telefon awam pun tiada, tiada elektrik, tiada pasar raya, tiada orang sebangsa atau seagama. Kalau anda
Anda seorang Muslim, rasanya mampukah anda bertahan untuk hidup dalam satu kawasan yang tiada penganut agama Islam? Bagaimana makan minumnya? Bagaimana tempat ibadahnya? Itulah yang bermain dalam fikiran Cikgu Muhammad Talmizi tak kala menerima surat tawaran penempatan di SMK Temenggung Datuk Lawai Jau, Ulu Biram, Sarawak 21 tahun yang lalu. Namun berbekalkan jiwa kental seorang pendidik, beliau sahut cabaran itu. Beliau tekad untuk meneruskan hasratnya menjadi seorang guru. Tanggal 16 Jun tahun 2000, pada hari Khamis, beliau tiba di perkarangan sekolah tepat jam 6.15 petang. Sayu hati apabila dikhabarkan tiada tempat penginapan. Kuartus guru ada, tetapi penghuninya sudah penuh. Atas belas ihsan Tuan Pengetua pada ketika itu, beliau diizinkan menumpang di sebuah rumah kuartus guru-guru bujang. Alhamdulillah, ada juga tempat berteduh walaupun hanya merebahkan badan di ruang tamu. Kuartus berkenaan ada 3 bilik, tetapi kesemuanya sudah ada penghuni. Pada masa itu, salah seorang jaga atau pengawal keselamatan sekolah juga tinggal di bilik kuartus berkenaan bersama-sama guru bujang yang menghuni kuartus itu. Dan pada hari kedua, atas nasihat pengetua, pengawal keselamatan berkenaan diminta keluar menyewa di luar kuartus. Itu bukanlah masalah besar kerana pengawal keselamatan itu adalah orang tempatan dan mengikut kelayakan guru lebih layak mendiami kuartus. Maka bilik yang kosong itu dapatlah diganti oleh Cikgu Muhammad Talmizi. Alhamdulillah, ada rezekinya di situ. Namun jauh di sudut hati Cikgu Talmizi, dia tetap memikirkan bagaimana nak makan dan minum. Ada dapur untuk memasak, tetapi tidak memungkinkan beliau untuk turut berkongsi dapur. Apa tidaknya, mereka memasak juadah yang diharamkan bagi umat Islam. Sudah pasti beliau tidak sanggup berkongsi kuali dan periuk untuk memasak makanan. Namun dalam kekeliruan itu, ada yang mengkhabarkan tak sampai 10 minit dari kuartus berkenaan, ada 2 orang guru Islam dan seorang tukang masak Islam yang mendiami kawasan itu. Di sekolah rendah berhampiran, cikgu berkenaan baru sahaja mendirikan rumah tangga. Mereka bukan dari desa ini, tetapi memang asal orang Sarawak. Alhamdulillah, Allah permudahkan jalan. Mereka tidak keberatan menjemput Cikgu Talmizi untuk makan di rumah mereka. Namun, adat kita menumpang. Selepas 2 hari, Cikgu Talmizi terfikir, sampai bila nak menumpang makan minum di rumah orang? Tapi untuk membeli peralatan dapur sendiri, beliau tidak mampu kerana wang yang tidak mencukupi. Gaji pun belum terima lagi. Alhamdulillah, sekali lagi urusannya dipermudahkan. Hasil perbincangan, Tuan Pengetua membenarkan beliau untuk membeli dapur, gas memasak, periuk, kuali, bahan-bahan memasak dengan berhutang dan boleh dibayar kemudian apabila masuk gaji nanti. Semuanya serba baru, maka bermulalah rutin harian Cikgu Talmizi di perantauan. Memasak sendiri di dalam bilik, guna air sungai yang disalurkan melalui paip. Tiada makanan sedap-sedap, sekadar mengalas perut. Kadang-kadang pergi memancing sendiri di sungai. Namun setiap hujung minggu, beliau pasti akan berkunjung ke rumah cikgu Muslim yang menghulurkan bantuan di waktu dia mula-mula sampai ke desa itu. Siapa tidak sedih dengan pengalaman baru yang serba-serbi asing, tetapi kehidupan mesti diteruskan. Kegembiraan takkan datang sendiri, sebaliknya perlu dicipta. Cikgu Talmizi sering mengisi masa lapang dengan bermain badminton dan berkelah bersama anak-anak muridnya. Syukur Alhamdulillah, di akhir tahun 2000 ada satu rumah kuartus kosong kerana salah seorang guru bertukar ke sekolah lain. Peluang keemasan ini terus direbut oleh Cikgu Talmizi. Beliau berjaya mendapat rumah kuartus itu sebagai tempat penginapan.
ada 3 bilik. Sekarang, beliau tidak perlu lagi memasak di dalam bilik kerana hanya beliau sahaja yang mendiami rumah kuartus berkenaan. Pada bulan Januari 2001 pula, seorang guru baru berbangsa Bidayuh, bukan Muslim, tinggal bersamanya. Tiada masalah bagi Cikgu Tolmizi kerana cikgu berkenaan belajar di Semenanjung. Dia sangat memahami dan menghormati situasi halal haram bagi seorang Muslim. Kemudian pada bulan Februari, seorang lagi guru berbangsa Iban bersama isterinya masuk memenuhi 1 lagi bilik yang kosong. Jadi, 3 bilik sudah pun penuh. Masa mula-mula kehadirannya semuanya okey, tiada masalah. Malah Cikgu Tolmizi bersyukur kerana sudah ada rakan guru yang boleh bertukar-tukar cerita. Dia juga menghormati permintaan Cikgu Tolmizi agar tidak memasak makanan yang haram bagi orang Islam di dapur. Siapa sangka panas tidak hingga ke petang. Nanti saya ceritakan. Bagaimana cara cikgu mendapatkan makanan yang halal di sana? Memang tak ada pilihan, memang kena memasak sendiri. Tidak boleh makan di kantin, dia makan ataupun di kedai makan di kawasan kampung. Jadi makanan halal memang terhad. Apa yang boleh dimakan, telur, maggi, sardin, ikan sungai, itu biasa yang boleh dimakan. Makanya untuk ayam, kurang yakin sebab memang ayam tidak disembelih. Jadi makanan halal memang terhad. Di manakah bandar terdekat dengan Ulu Baram dan bagaimanakah cara untuk sampai ke sana? Bandar terdekat memanglah Bandar Miri dan tak ada cara lain untuk keluar, memang kena guna pacu 4 roda. Dan pada masa tu kena cari orang dulu lah untuk keluar ke bandar. Tambah biasa RM70, pergi balik 140. Kalau charter satu highlight 300.5, darat 2 RM700. Dan perjalanan terpaksa melalui Jalan Balak dari Longsan ke Long Lama, dan selepas tu akan melalui Jalan Tanah Merah, ikuti Jalan Batu sehinggalah masuk Jalan Tar sampai ke Miri, sejauh 6 jam perjalanan. Bagaimana reaksi masyarakat setempat terhadap kehadiran guru dari Semenanjung, terutamanya seorang guru beragama Islam? Dari segi penerimaan mereka tak ada masalah. Jadi kali pertama lah sebenarnya saya adalah orang pertama dari Semenanjung yang sampai ke situ. Dan sebenarnya ada daripada Sarawak tahun 1997, tapi bertiga, bukan seorang macam saya. Dan tak ada masalah, cuma masyarakat di sini beragama Kristian lah. Dan dari segi penerimaan tak ada masalah, tidak ada anti-Islam atau sebagainya. Cuma di depan sekolah ada gereja dan ada 2 gereja sebenarnya, satu fahaman SID dan satu lagi fahaman Roman Katolik. Jadi saya hanya boleh belajar lah tentang bagaimana waktu mereka sembahyang, dan waktu pelajar selepas tadi malam pun mereka sembahyang dengan cara agama Kristian lah. Pada masa yang sama, tidak dapat dinafikan, kesunyian pasti menyapa diri bila mana tiada seorang pun rakan sebangsa, seagama yang lebih memahami dan mengetahui selok-belok dan masalah orang Melayu. Bukan bermaksud rakan-rakan yang ada tidak bagus, tetapi ada ketikanya perlu juga rakan yang lebih memahami tentang budaya dan cara hidup Islam. Cikgu Tolmizi cuba menghantar surat ke Kementerian Pendidikan Malaysia agar menghantar sekurang-kurangnya seorang guru Islam ke sekolah itu sebagai peneman beliau. Dan pada bulan Jun tahun berkenaan, KPM telah menghantar 3 orang guru baharu dari Semenanjung. 2 daripadanya adalah Muslim. 2 orang berkenaan berasal dari Kelantan, negeri kelahiran Cikgu Tolmizi, yang mana seorang daripadanya berbangsa Melayu dan seorang lagi
Miri berbangsa Cina, manakala seorang lagi guru yang dihantar adalah guru Melayu daripada Terengganu. Beliau membawa isterinya bersama untuk menemani beliau di Ulu Biram. Keempat-empat mereka tiba di Ulu Biram pada pukul 6 petang. Sudah pasti terpancar kegembiraan di hati Cikgu Tolmizi. Tapi sayang, mereka menunjukkan riak wajah yang sebaliknya. Memang pada masa itu kuartus guru tidak mencukupi. Sebagai menyantuni guru yang baru sampai, Cikgu Tolmizi dengan rendah diri menawarkan biliknya untuk dihuni oleh guru dari Terengganu berkenaan bersama isterinya buat sementara. Tapi ketiga-tiga guru baru itu tekad, semuanya mahu terus pulang pada petang itu juga. Walaupun baru sahaja menjejakkan kaki ke Ulu Biram, malah mereka menolak sebarang perbincangan lagi. Jadi, pengetua pada masa itu terpaksa menghubungi balik pemandu helak dan hantar semula mereka ke Miri. Berbalik kepada kisah Cikgu Tolmizi bersama rakan serumahnya yang sedia ada, keadaan menjadi semakin rumit apabila guru berbangsa Iban yang sudah berumah tangga itu seolah-olah memberi gambaran bahawa dia tidak selesa dengan Cikgu Tolmizi. Katanya, selagi ada Cikgu Tolmizi di kuartus itu, selagi itulah apabila ada cikgu Islam yang dihantar ke sini, mereka akan menginap di kuartus itu. Ini menyebabkan beliau sangat tidak selesa. Dengan kata lain, dia berkias agar Cikgu Muhammad Tolmizi keluar dari kuartus berkenaan. Sedangkan yang mula-mula mendiami rumah kuartus itu adalah Cikgu Tolmizi. Mereka yang menumpang selepas itu. Cikgu Tolmizi kemudian nak akur. Dia cuma orang luar. Lantas terus berbincang dengan pengetua berkaitan tempat baru untuk dia tinggal. Alhamdulillah, sekali lagi Tuan Pengetua bersetuju untuk mencarikan rumah di luar kampung. Masalahnya, di luar kampung, generator bukan 24 jam sebagaimana di sekolah. Jadi, Cikgu Tolmizi meminta pengetua menyambung generator juga di rumah yang bakal dia diami nanti. Berbalik pada kisah 3 orang guru yang baru ditempatkan di Ulu Biram itu, guru berbangsa Cina dari Kelantan itu tidak pasti apa ceritanya. Namun, guru daripada Terengganu bersama isterinya telah balik semula ke Semenanjung. Hancur harapan Cikgu Tolmizi untuk mendapat rakan sebangsa yang tinggal bersama. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian dapat tak bayangkan bagaimana menakutkan bagi sesetengah orang apabila ditempatkan mengajar di kawasan ini sehingga tiada yang sanggup. Jadi sekarang tinggal seorang lagi guru Melayu dari Kelantan yang telah melapor diri di situ. Selepas meninggalkan Ulu Biram, beliau sebenarnya menginap sementara di rumah sahabatnya di Bandar Miri dan dalam proses untuk membuat rayuan ke PPD agar tidak ditempatkan di SMK Datuk Lawai Jau itu. Sayangnya, pihak PPD Miri menasihatkan beliau cuba dahulu bertahan dan mengajar di sekolah berkenaan, memandangkan ada guru Islam yang boleh hidup di situ, iaitu Cikgu Tolmizi. Akhirnya dia terpaksa akur dengan arahan tersebut dan kembali ke Ulu Biram selepas sebulan tidak hadir ke sekolah. Cikgu Tolmizi menyedari situasi guru berkenaan yang terlalu tertekan dan tidak boleh untuk membiasakan diri hidup di situ. Kekusutannya itu terselah apabila beliau kuat merokok dan tidak mahu bersosial walaupun sudah berkali-kali diajak. Bersukan tak nak, memancing tak nak, sedangkan itu adalah salah satu cara menghiburkan diri sendiri. Dia hanya bertahan seminggu di Ulu Biram. Dalam proses pengagihan jadual mengajar, pada hujung minggu itu dia turun kembali ke Miri. Sebulan kemudian dia datang semula dan kemudian kembali ke Miri semula. Begitulah situasinya. Datang sekolah sekejap-sekejap, kemudian balik ke Miri, kemudian datang lagi. Namun, pada bulan Oktober 2021, dia dapat bertahan di Ulu Biram selama sebulan. Namun pada masa itu sudah di akhir tahun dan pastinya pengalaman mengajar pun sudah kurang mencabar kerana murid-murid akan menghadapi peperiksaan akhir tahun.
Pada masa itu juga, Cikgu Tolmizi sudah berkira-kira untuk pindah di luar kuartus bersama-sama cikgu berkenaan, memandangkan masalah ketidakselesaan cikgu berbangsa Iban itu untuk dia terus tinggal di kuartus. Setelah semua selesai, rumah dah ada, generator dah disambungkan. Hari nak masuk ke rumah baru, pada hari itulah cikgu dari Kelantan itu balik semula ke Miri. Sedangkan Cikgu Muhammad Tolmizi dah janji dengan tuan rumah, takkanlah tak jadi masuk. Jadi terpaksalah Cikgu Tolmizi bersendirian lagi. Hujung bulan 10, selepas 2 minggu Cikgu Tolmizi masuk ke rumah baru, cikgu tu datang lagi. Jadinya dia tak pernah pun merasai kesusahan sebagaimana Cikgu Tolmizi. Cikgu Tolmizi tidak pernah menyalahkan cikgu berkenaan kerana dia tahu tidak semua guru sanggup menghadapi dugaan sepertinya. Dan apa yang saya ceritakan ini bukanlah berniat untuk menjatuhkan imej sesiapa. Berkemungkinan besar cikgu berkenaan kini telah berjaya. Wallahu a'lam. Bagaimana pula kisahnya dengan cikgu yang dari Terengganu yang juga ditempatkan di SMK Datuk Lawai Jau? Di awal November, cikgu berkenaan terpaksa datang semula ke sekolah ini. Ini adalah kerana beliau telah pun dikira melapor diri dan mendapat surat amaran dari JPN. Yang pasti kehadirannya ke Ulu Biram hanyalah sebentar kerana saat itu sudah hampir cuti sekolah dan dia memohon pertukaran. Akhirnya permohonannya diluluskan. Begitu juga dengan guru yang menghadapi tekanan perasaan itu, beliau juga turut diluluskan pertukaran. Dan tidak lama selepas itu, alhamdulillah, Cikgu Muhammad Tolmizi juga dipindahkan ke SMK Riam di Bandar Miri. Saudara sekalian, terutamanya rakan-rakan guru yang dikasihi, tujuan cerita ini dirakam bukan untuk menjatuhkan mana-mana pihak, bukan untuk mengatakan bahawa Cikgu Tolmizi terbaik atau hebat, tetapi sebagai ukiran sejarah perjalanan seorang guru yang kental jiwanya. Moga menjadi pengajaran kepada guru-guru muda dan bakal pendidik yang akan mewarnai dunia pendidikan pada hari ini dan akan datang. Sehingga ke hari ini, Cikgu Muhammad Tolmizi masih di perantauan, masih tiada kelulusan untuk berbakti di bumi kelahiran sendiri. Namun beliau tidak pernah putus asa, tidak pernah mencampur adukkan masalah peribadi dalam mendidik anak bangsa. Kesan daripada mengajar di perkampungan Ulu Biram, lantikan beliau sebagai guru terlewat dan tidak dikira selama 6 bulan. Ini adalah kerana masalah perhubungan, telekomunikasi serta surat menyurat yang menghalang. Namun beliau sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Baginya, pengalaman itu lebih berharga daripada wang ringgit. Akhir sekali, mari sama-sama kita saksikan hasil temubual saya bersama Cikgu Muhammad Tolmizi bin Hamad. Jumpa lagi dengan kupasan dan pengalaman hidup yang lain pada masa akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pengalaman manis yang tidak dapat dilupakan sepanjang cikgu mengajar di sana? Pengalaman manis. Di sana tu bagi orang yang jiwa kampung, jadi bolehlah membiasakan diri dengan aktiviti memancing. Di sini banyak udang galah dan juga aktiviti memukat ikan kelah. Yang sini juga banyak ikan kelah, dan kalau nak beli dengan orang kampung pun harga dia tak mahal, dalam RM20 sekilo. Kalau dibandingkan dengan yang dijual di pasaran di Miri, harga melebihi RM100 sekilo. Jadi pengalaman lain juga ada, saya juga ada berjumpa dengan orang Islam di sekolah rendah St. Pius. Adalah 3 orang Melayu Sarawak. Dan selama saya berada setahun setengah di sana, mereka ni lah menjadi sahabat saya lah yang seagama. Dan aktiviti lain kat sekolah memang kena berterus terang. Apa-apa mesyuarat, apa-apa majlis, memang
saya tidak akan makan atau menjamu selera apa hidangan yang disediakan oleh pihak sekolah. Bagaimana dengan bekalan tenaga elektrik di sana? Ada masalah tak? Elektrik di sini tak ada elektrik macam biasa, menggunakan generator. Semasa tahun pertama di sana, elektrik hanya dari pukul 6 pagi sampai 10 malam saja, dan selepas pukul 10 malam akan dipadam dan tidur dalam keadaan tanpa elektrik. Cuma pada tahun kedua, tahun 2001, ada bantuan daripada kerajaan, jadi elektrik dapat diteruskan dengan 24 jam sahaja. Jadi tahun mula-mula saja yang macam tu. Tahun kedua dapat menikmati elektrik macam biasa. Okey, jadinya berapa tahun cikgu mengajar di sana? Okey, saya berkhidmat di SMK Ulu Farah ni selama 1 tahun setengah lah, dari bulan 6 tahun 2000 sampai akhir tahun 2001. Apakah kenangan pahit cikgu sepanjang mengajar di sana? Kenangan pahit memang banyaklah juga. Daripada hari pertama lagi, bila sampai tak ada tempat penginapan, terpaksa tidur di ruang tamu di kuartus guru-guru bujang, yang guru-guru bujang Kristian. Selama 3 malam tidur di ruang tamu, dan pada peringkat awal juga susah untuk membiasakan diri dengan keadaan sekolah yang memerlukan komitmen yang tinggi untuk tidur lah. Dari segi makanan tak ada, kena masak sendiri, sampai tahap kena masak di dalam bilik, kerana di dapur mereka tak boleh kita masuk lah, sebab kita tahu di sana makanan utama mereka ialah babi. Jadi mereka masak benda tu setiap hari, dan pada hujung minggu memang mengadakan rezeki babi di bawah kuartus. Okey, dari segi lain yang sekilan juga tidak dapat menunaikan solat jemaat selama setahun setengah. Okey, kerana darurat lah, sebab nak keluar ke Miri pun jauh, hari Jumaat pun sekolah, sebab bandar paling dekat pun Miri. Jadi selama setahun setengah tidak dapat menunaikan fardu Jumaat, terpaksa diganti dengan solat Zuhur saja. Bagaimana pula dengan bahasa pertuturan masyarakat di sana? Adakah cikgu menghadapi masalah untuk berkomunikasi dengan mereka? Dari segi bahasa tak ada masalah, mereka faham bahasa Melayu, dan orang kampung, guru, pelajar pun boleh berbahasa Melayu, tak ada masalah dari segi bahasa. Walaupun mereka lebih utamakan bahasa Inggeris di sana, jadi dari segi masalah tidak ada masalah dari segi komunikasi. Akhir sekali, apakah pesanan cikgu kepada masyarakat di luar sana, atau mereka yang bergelar guru atau akan menjadi seorang guru? Seperti mana kita berjanji sebagai seorang guru, sanggup dihantar ke mana-mana. Jadi jika dihantar ke tempat yang jauh, cuba menyahut cabaran, baru kita tahu. Memang pada peringkat awal kita akan rasa susah, tapi kenangan tu bila kita kena balik akan menjadi lebih manis bagi orang yang mengalaminya. Dan bagi guru-guru yang dapat posting berhampiran dengan kawasan rumah, kawasan tempat tinggal atau kawasan satu negeri, maka anda patut rasa bersyukur lah, sebab bila dah posting dekat, memang kemungkinan besar tidak akan lagi dihantar ke tempat yang jauh, dia akan berada dalam kawasan daerah sama ataupun daerah berhampiran saja. Sebelum saya akhiri temu bual kita, boleh saya tahu berkaitan sejarah perkhidmatan cikgu dalam dunia pendidikan sehingga kini? Tahun ni dah masuk tahun ke-20 pada bulan 6, dan saya telah berkhidmat di 6 buah sekolah di 4 daerah berbeza. Okey, mula-mula di daerah di Hulu Barang, yang termasuk daerah Miri tapi kawasan pedalaman. Sekolah kedua di pinggir bandar Miri di SMK Riang Taman Tengku dari tahun 2002 sampai 2005. Kemudian dapat
bertukar ke Semenanjung pada tahun 2006 dan mengajar selama setahun di SMK Maran. Mulai tahun 2007 bertukar lagi ke SMK Cedun Jaya selama 5 bulan. Seterusnya ditukarkan pada bulan 6 tahun 2007 ke SMK Maran 2, dan sekolah yang terakhir di SMK Polinai yang merupakan sekolah paling lama, sebab tahun ini dah masuk tahun ke-13 mengajar di kawasan ini. Akhir sekali, apakah hasrat cikgu yang belum tercapai sehingga ke hari ini? Mungkin semestinya berhasrat untuk balik ke negeri kediaman, negeri kelahiran, Kelantan, kerana di sini terletaknya rumah kediaman sendiri, dan masih lagi ada ibu bapa, mak mertua yang masih lagi memerlukan khidmat bakti daripada seorang anak, sebagai seorang anak dan juga seorang menantu. Terima kasih cikgu. Tahniah, semoga terus maju jaya dan cemerlang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.